Hai semua, bersama saya kembali. Saya adalah Azwani binti Aziz daripada SMP Geografi, iaitu daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya ingin sembang ataupun bercerita mengenai satu subjek yang saya ambil, iaitu GIS. Tahukah anda apakah itu GIS? GIS ini digunakan dalam mengesan jenayah. Tahukah anda apa itu GIS? GIS tu maksud dia dalam bahasa Inggeris ialah Geography Information System. Kalau dalam bahasa Melayu adalah sistem maklumat geografi. Baik, saya ingin menceritakan dahulu apa itu GIS. GIS ataupun sistem maklumat geografi telah diperkenalkan oleh Kanada Geography Information System pada tahun 1960. Geografi secara umumnya adalah suatu kajian mengenai landscape bumi, manusia, tempat dan persekitaran. Tempat atau ruang memainkan peranan yang penting bagi memahami jenayah dan bagaimana jenayah boleh ditangani. GIS ini adalah gunanya untuk mengesan jenayah. Okay, nanti saya ceritakan bagaimana alat apa yang digunakan untuk mengesan jenayah. Baik, pihak polis telah mengenal pasti komponen GIS yang wujud dalam jenayah dengan melaksanakan pin ke atas peta yang dipaparkan di dinding, di mana setiap pin menunjukkan kawasan kejadian jenayah. Salah satu peta terawal jenayah berasal daripada Perancis dan telah diterbitkan pada tahun 1833 apabila Art Michael Wary menerbitkan sebuah buku peta yang menunjukkan antara ciri-ciri taburan jenayah, kekerasan dan jenayah harta dalam Jabatan Perancis. Baik, seterusnya peta ini bukan sahaja menunjukkan variasi reruang bagi ancaman jenayah, tetapi kejadian jenayah sering berubah tempat dalam kawasan yang sama. Perkomputeran rekod polis telah mendatangkan kesedaran bahawa GIS boleh digunakan untuk jenayah dan menganalisis perisikan. Selain itu, tahukah anda GIS juga digunakan untuk lebih mengenali corak jenayah bagi tujuan membuat tindakan pengawasan, tetapi pegawai polis tidak menyedari kepentingan corak tersebut sebagai informasi dan bahan bukti berlakunya jenayah di kawasan tersebut. Namun itu, GIS telah menunjukkan kemajuan dalam memahami teknik dan proses analisis reruang dan hasilnya telah menyumbang kepada pemahaman ruang atau tempat adalah penting bagi analisis jenayah. Okey, analisis jenayah melibatkan proses sistematik bagi mengenal pasti corak dan hubungan antara data jenayah dengan sumber maklumat yang berkaitan. Seterusnya, maklumat dalam bentuk perisikan. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan dalam bentuk maklumat, peruntukan dan keutamaan aktiviti polis dalam bertindak mencegah jenayah. Okey, saya sambung lagi. Terdapat 3 sistem yang digunakan dalam GIS. Pertama adalah web aplikasi GIS jenayah di Malaysia, kedua hotspot jenayah dan ketiga adalah speed syntax. Lebih kurang speed syntax. Okey, saya terangkan. Yang pertama iaitu web aplikasi GIS. Sistem pemantauan bandar selamat, pernah dengar? Iaitu SPBS yang mengandungi pemetaan GIS jenayah adalah salah satu daripada 6 langkah segera program bandar selamat yang diberlakukan oleh bidang keberhasilan utama negara. Hal ini bagi mengurangkan jenayah di bawah
Program Transformasi Kerajaan merupakan aplikasi GIS jenayah di Malaysia. Pelaksanaan SPBS adalah untuk transformasi pemetaan konvensional kepada GIS, konvensional PMAP kepada GIS. SPBS merupakan alat pengurusan data dan pemantauan jenayah di Malaysia. Idea awal pemetaan GIS jenayah adalah untuk menandakan lokasi jenayah yang dikumpulkan dari sistem laporan polis. Maksudnya dekat sini pemetaan GIS tu didapat daripada penandaan lokasi jenayah yang polis bagi laporan polis tersebut. Okey. Tetapi masalah dari segi aplikasi GIS ni terdapat masalahnya seperti pembiayaan yang terhad dan penyediaan data jenayah ke peta GIS yang memakan masa yang lama, menjadikan faktor utama unit khas Bandar Selamat JPBD yang terdiri daripada perancangan bandar, penggubaran dasar, pakar rangkaian dan pakar GIS memutuskan untuk menubuhkan SPBS disebabkan terdapatnya teknologi maklumat terkini di pasaran. SPBS adalah satu sistem yang bertindak sebagai pusat bagi mengintegrasikan dua sistem sedia ada di dua agensi kerajaan, iaitu sistem pemetaan dari PDRM ke platform GIS di JPBD. Ia adalah satu tugasan yang mencabar bagi mengubah pendekatan PMAP ke dalam bentuk digital. Pendekatan ini lebih sistematik dalam pengurusan, arkib dan analisis data jenayah. Pada masa yang sama, analisis data jenayah dan penemuan boleh dikongsi kepada PBT yang mengambil bahagian bagi strategi pelaksanaan bandar selamat dan pemantauan keberkesanan langkah-langkah pelaksanaan bandar selamat. Baik, faham tak apa itu web aplikasi GIS jenayah di Malaysia? Bagi pendapat saya lah, web aplikasi GIS jenayah di Malaysia jarang digunakan kerana web tersebut sukar untuk digunakan. Dia seperti yang saya cakap tadi lah, dia mengambil masa yang lama dan sukar untuk mendapatkan laporan daripada polis. Maka jadi web tu jarang digunakan. Keberkesanan web tu tersebut susah untuk mendapatkan laporan daripada polis untuk mengesan jenayah tersebut. Maka web tersebut adalah sukar digunakan untuk mencegah jenayah. Maksudnya tidak digunakan dengan kerap lah web tersebut. Okey, baik, seterusnya saya ingin menerangkan yang kedua, iaitu berkaitan hotspot jenayah. Hotspot jenayah, salah satu persoalan geografi mengenai data jenayah adalah di mana kawasan panas jenayah. Di mana kawasan panas jenayah? Itu persoalan yang bermain dalam geografi, dalam GIS lah. Okey, hotspot adalah sejenis kawasan geografi bagi purata jenayah yang lebih tinggi. Maksudnya hotspot ni dia mengesan purata mengesan yang lebih tinggi. Di mana purata yang lebih tinggi? Ia merupakan kawasan tumpuan jenayah dibandingkan dengan taburan jenayah di kawasan lain. Maksudnya hotspot ni dia hanya tertumpukan dekat tempat jenayah yang paling banyak sekali berbanding jenayah-jenayah di tempat yang lain. Okey, kawasan hotspot adalah kelompok jenayah yang wujud dengan perbezaan skala mengikut kepentingan. Mengetahui di mana terletaknya kawasan panas jenayah merupakan langkah pertama bagi menerokai mengapa kawasan-kawasan ini boleh mengalami masalah yang berterusan. Walaupun proses pemetaan data hotspot jenayah ini nampak mudah, tetapi bagi mengenal pasti kawasan panas,
sebenarnya agak mencabar dan terdedah kepada kesilapan tafsiran. Maka hotspot ni juga mempunyai kelemahannya tersendiri. Maksudnya takut adanya kesalahan tafsir tempat hotspot tu kan. Dalam peta dia akan zoom kat satu tempat tu, dia akan titik-titik banyak dekat dalam peta tu untuk mengesan jenayah paling banyak kat situ. Kelemahan ni takut salah tafsir, salah data untuk dimasukkan dalam GIS tu, dalam aplikasi GIS tu untuk mengesan jenayah tersebut. Okey. Seterusnya hotspot ni macam dia boleh mengesan titik berdasarkan data-data yang kita masukkan. Dia boleh tahu kat situ dekat mana jenayah tu paling banyak dan dia boleh kesan tempat panas jenayah. Dia ambil yang paling tinggi, purata yang paling tinggi untuk mengesan jenayah yang paling banyak di situ. Dia kiraan dia mengikut purata. Boleh faham? Okey. Saya sambung lagi dengan yang ketiga adalah speed syntax. Speed syntax, saya tak tahulah sebut dia betul ke tidak. Nanti Google sendiri Okey. Speed syntax ini adalah satu set teknik komputer untuk pemodelan bandar di mana susun atur ruang digambarkan sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur-unsur geometri seperti garisan bagi mengkaji pergerakan, unsur-unsur cembung bagi mengkaji interaksi, aspek pandangan bagi memeriksa corak yang lebih kompleks, bagi tingkah laku dan kemudian menganalisis hubungan antara setiap unsur ruang dengan semua ruang lain dalam susun atur. Okey. Teori speed syntax. Speed syntax adalah mengenai kuantiti garisan axial yang bersambung. Kuantiti garisan, setiap garisan tu dia disambungkan menjadi satu bentuk peta atau satu bentuk untuk mengesan jenayah tersebut yang bersambung dengan garisan-garisan lain. Boleh faham? Kesambungan antara dua garisan axial dikatakan cetek atau mendalam. Cetek ataupun mendalam apabila beberapa atau banyak garisan yang berselang perlu melalui antara satu dengan yang lain. Ruang atau garisan axial akan berintegrasi apabila semua ruang di bandar itu sentiasa bersambung atau berhubung. Jika ada satu garisan tidak bersambung, maka peta situ tak lengkap, tak boleh dilihat. Itu pentingnya garisan-garisan tersebut. Dalam erti kata lain, ia berfungsi dengan beberapa garisan yang bersambungan dari satu ruang ke semua ruang lain dalam satu sistem bandar. Dengan cara ini, nilai integrasi diukur melalui kedudukan relatif di mana-mana ruang dengan konfigurasi keseluruhan bandar. Boleh faham tak bagaimana sistem maklumat geografi ini mengesan jenayah, digunakan dalam mengesan jenayah? Di Malaysia ini kita menggunakan GIS untuk mengesan jenayah dengan kesihatan. Saya lebih tertumpukan menceritakan mengenai jenayah. Maka dengan itu, kalau lebih ingin tahu saya berkongsi sedikit apa yang saya tahu, ingin tahu lebih, kamu boleh Google dan kamu boleh tanya orang yang lebih pakar mengenai GIS tersebut.